Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat sejahtera kepada yang menonton dan masuk ke channel YouTube Nur Aminah Omar. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang ke siri video yang seterusnya. Jadi kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video di channel Nur Aminah Omar ini, nama saya Nur Aminah Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan pada masa yang sama saya mengendalikan program dan juga menerima kolaborasi dan juga jemputan untuk menjalankan program bersama terutamanya untuk usahawan dan untuk bakal usahawan. Jadi dalam siri video kali ini sebenarnya banyak dimuatkan, sudah banyak dimuatkan. Tuan dan puan boleh tonton mana-mana playlist yang berkaitan, dan kita dah banyak berbincang tentang perkara-perkara yang berbentuk pengurusan syarikat, yang berbentuk hal-hal pematuhan, compliance, termasuklah juga beberapa siri video dalam bisnes pendidikan. Jadi dalam video kali ini saya ingin mengkhususkan kepada satu perkara tentang bagaimana kita ingin membina keyakinan, bagaimana kita nak develop building self confidence, bagaimana kita nak membina keyakinan dalam keadaan dan situasi yang mencabar sebagai seorang usahawan. Jadi ada kalanya tidak semestinya hanya kita menjadi seorang usahawan, dia juga terpakai kepada mana-mana individu, tak kiralah sama ada lelaki atau perempuan. Ramai sebenarnya yang mengalami situasi yang sama, tetapi secara khususnya di channel YouTube Nur Aminah Omar, banyak ramai follower dan juga yang subscribe adalah usahawan ataupun individu yang berminat ataupun sedang merancang untuk menjadi usahawan. Jadi dalam video kali ini saya ingin membawa tiga perkara yang menyebabkan ramai individu termasuklah usahawan tidak dapat membolehkan diri mereka melakukan perubahan. Kerana dalam setiap perkara yang kita buat, sekiranya ada perubahan yang perlu dilakukan, perubahan itu adalah bermula dari diri ketua dan individu itu sendiri. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan merupakan seorang ketua ataupun seorang leader dalam konteks dan kategori yang berbeza. Mungkin tuan dan puan seorang usahawan yang sudah menguruskan sebuah syarikat, ataupun tuan dan puan seorang leader, ketua unit ataupun ketua kumpulan ataupun ketua satu agensi, ataupun tuan dan puan mungkin ketua kepada sekumpulan stokis. Jadi tidak kira apa juga environment yang tuan dan puan ada sekarang, apabila tuan dan puan perlu mengetuai dan juga membuat banyak timbang tara dan keputusan, terutamanya melibatkan diri sendiri, maka ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira untuk mengukuhkan, untuk memastikan kita mempunyai satu tahap keyakinan diri yang menjadikan kita cukup kuat untuk move forward, untuk terus ke hadapan bersama dengan kumpulan yang kita ketuai itu tadi. Jadi ada tiga perkara yang saya ingin bawakan, kerana ini bermula dalam diri. Ada ramai individu termasuklah saya sendiri sebenarnya, tetapi apabila kita sedar keadaan itu, kita boleh keluar daripada situasi itu, tuan dan puan. Sekiranya kita sedar kita ini sedang stres, insya-Allah kita dapat keluar daripada situasi stres itu. Apabila kita sedar kita ini sedang mengalami satu masalah ataupun kesukaran, maka kita boleh membawa keluar diri kita daripada masalah dan kesukaran itu. Dia yang penting kita sedar. Jadi semua di kalangan kita mesti menerima hakikat dan mesti sedar apakah situasi ataupun apakah cabaran ataupun apa masalah sebenar yang kita hadapi. Ada kalanya kita lihat masalah itu datang daripada orang luar. Kata sebagai contoh, kita kata masalahnya pelanggan ni tak nak membeli. Contoh, kita anggap itu sebagai satu masalah. Masalahnya kita lihat staff ataupun pekerja ataupun ahli kumpulan kita tak nak dengar kata kita. Itu kita lihat sebagai satu masalah atau satu situasi. Sebenarnya perkara itu adalah result ataupun hasil. Apakah yang kita buat menyebabkan pelanggan tu tak membeli? Pelanggan tidak membeli daripada kita, itu adalah hasil. Pekerja atau ahli tim, ahli kumpulan tidak mendengar cakap kita ataupun idea kita, itu adalah satu hasil. Jadi sebenarnya perkara yang menyebabkan hasil-hasil ini berlaku, situasi ini berlaku, adalah datang daripada apa proses-proses yang kita lakukan. Bukan hanya diri kita, tetapi apa proses yang kita lakukan. Dan proses yang kita lakukan itu sebenarnya datang daripada apa yang kita fikir, kerana itulah apa yang kita buat. Kerana dia datang daripada apa yang kita fikir, kemudian dia turunlah daripada hati, rasa-rasa dan apa yang kita buat dengan tindakan kita tu. Okey, jadi pertama sekali dalam banyak keadaan tuan dan puan yang menyebabkan kita tidak dapat membina satu keyakinan ataupun satu orang kata satu stand satu kekuatan untuk bergerak, itu adalah perkara-perkara yang ada dalam diri kita yang kita perlu buang.
yang kita perlu buang. Pertama sekali adalah tentang fear, iaitu ketakutan. Takut. Kita banyak sangat takut. Mungkin sudah jadi budaya kita dari kecil, kita ditakut-takutkan. Dari kecil kita ditakut-takutkan sehingga ke hari ini kadang-kadang saya sendiri sedar sekali-sekala saya juga ada menakut-nakutkan anak tetapi bila sedar tu kita berhenti. Dan kita betulkan cepat-cepat. Tetapi ada kalanya bila dia berlaku secara natural, dia secara semula jadi kita tak perasan. Adalah bagus untuk kita tahu bahawa satu perkara yang menyebabkan kita tak boleh nak move on ataupun kita tak boleh nak bina keyakinan diri adalah kerana kita takut. Fear. Apakah ketakutan-ketakutan itu? Pertama, kita takut kehilangan sesuatu. Kita takut diperbodohkan ataupun kelihatan bodoh apabila melakukan sesuatu. Ini adalah antara ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita cipta. Katalah sebagai contoh, saya takutlah nak keluar kerana kalau keluar nanti nanti ada aksiden. Saya takutlah nak keluar hari ni, macam panas sangat, saya takut saya pening kepala. Jadi ketakutan kehilangan kesihatan. Macam sekarang lah, kalau dalam situasi sekarang kita kata dalam COVID-19, memang kita semua takut ketakutan. Tetapi tuan dan puan, ketakutan-ketakutan ini sebenarnya apabila kita tahu dan kita jelas, kita ada maklumat yang betul, ketakutan ini akan hilang. Katalah kita jelas tentang COVID-19 ini macam mana, virus ini macam mana. Jadi untuk mengelakkannya macam mana? Apakah langkah-langkah tindakan yang kita kena buat? Kalau kita perlu duduk di rumah, macam mana? Kalau kita masih perlu keluar bekerja, macam mana? Kalau dalam ahli keluarga kita yang macam ni, macam mana? Jadi apabila kita tahu macam mana nak buat tu, sebenarnya kita akan mengurangkan tahap ketakutan dan kita boleh move on. Kita tetap akan takut, kita tak boleh 100% nak buang. Tetapi pada masa yang sama, ketakutan ini tidak boleh menghalang kita daripada meneruskan atau melakukan perkara-perkara yang sepatutnya kita lakukan. Jadi adalah banyak situasi di mana tuan dan puan boleh relate dalam keadaan diri sendiri. Sebagai contoh, kalau dalam dunia usahawan kita takut untuk memulakan sesuatu yang baru. Betul ke buat program online? Ada ke orang nak datang? Betul ke efektif ke? Boleh ke kalau saya bercakap di depan telefon, di depan kamera, sama ke orang dengar, orang boleh terima ke? Jadi ketakutan seolah-olah kalau kita kata kita takut kelihatan bodoh di depan kamera, atau kita takut kelihatan tak betul di depan orang kata kamera. Kita takut betul ke audiens akan dengar. Kita takut banyak perkara yang sebenarnya bukanlah satu perkara yang perlu kita takutkan. Jadi antara perkara pertama yang kita kena buang dalam diri kita adalah tentang ketakutan. Kita takut apa? Jadi bila kita takut tu, kita dapatkan maklumat. Kalau kita rasa kita tak sure, kalau perkara itu perlu kita kira. Katalah contoh, takutlah duit tak cukup. Betul ke duit tak cukup? Ke memang duit tak ada? Bukannya takut duit tak cukup kerana duit memang tak ada. Betul ke? Itu sebabnya perkara-perkara ni, bila kita kata kita nak buang ketakutan tu, kita memang mesti pen down all what you have in mind. Tulis. Bukan tulis di Facebook. Yalah, di Facebook selalu tanya what's in your mind. Tetapi kat situ kita nak tulis perkara lain. Tetapi yang ini, apabila kita nak membuang perkara yang dalam diri kita itu, iaitu salah satunya ketakutan tu tadi, dengan ada maklumat yang betul, dengan melakukan kiraan-kiraan yang sepatutnya, semua dituliskan. Tulis, sama ada dalam buku ataupun dalam kertas ataupun dalam apa-apa media sahaja. Yang sebaiknya ialah gunakan paper and pen, gunakan pen dan kertas. Tuliskan. Jadi apabila ada di situ, kita akan nampak dan senaraikan, barulah kita nampak apa yang kita boleh buat, maklumat apa yang kita perlukan. Kalau katalah contoh, betul ke saya boleh teruskan bisnes ni? Berapa bulan 3 bulan, 6 bulan. Betul ke saya kena tutup? Jadi kita takut. Kalau saya tutup nanti macam mana? Kalau saya teruskan nanti duit tak cukup. Jadi banyak sangat ketakutan sehingga sampai satu tahap kita tidak buat keputusan. Kita tak buat apa-apa. Sehinggalah kata sekarang dah masuk Jun, kita masih tak buat apa-apa. Kita diam. Kita duduk diam-diam sahaja.
dan kita follow saja, kita ikut saja. Kita masuk sesi ni, kita masuk sesi tu, kita tonton video ni, kita tonton video tu, kita jumpa hangout orang ni, hangout orang tu, zoom orang ni, zoom orang tu. Tetapi secara spesifiknya perkara yang kita perlu buat untuk perniagaan kita tu, kita tak buat lagi. Ataupun kita tak buat lagi keputusan nak A ke, nak B ke, nak C ke, nak Z. Kita tak buat lagi. Jadi sampai ke tahap tu, itu yang saya maksudkan ketakutan yang perlu kita buang. Kalau kita memang takut kena basuh tangan lah, takut tak bersih, basuh lah. Bila dah basuh, okey kan. Jadi dia ada ketakutan-ketakutan yang perlu kita teruskan supaya kita boleh susun ni. Tetapi ada ketakutan-ketakutan yang kita kena buang. Itu yang pertama. Yang kedua, keraguan tentang diri sendiri. Kita ragu-ragu. Boleh ke nak buat online ni? Boleh ke? Macam mana saya tak ada kamera DSLR, saya tak ada macam-macam yang kita fikir. Jadi kita jadi ragu-ragu dengan kebolehan diri kita sendiri. Padahal sebelum ni kita adalah mungkin tuan dan puan sebelum ni merupakan seorang individu yang hebat, memang sudah mengetuai satu syarikat atau mengetuai satu kumpulan, ataupun sudah memang mengadakan road tour seluruh Malaysia, tapi ada self doubt tu dalam tu yang menyebabkan kita tak yakin dengan kebolehan kita. Jadi yang itu yang kena buang. Kerana kita ini tuan dan puan, setiap individu ada kekuatan masing-masing. Jadi kita kena percaya dengan kekuatan kita itu. Jadi salah satu perkara yang kita boleh buat adalah melihat semula. Kita throwback. Kadang-kadang kita duk posting throwback tu, kita throwback kejayaan-kejayaan yang lalu tu, kita kumpulkan sikit-sikit. Katalah tuan dan puan, mungkin tuan dan puan sebelum ni dah lupa 10 tahun lepas, rupa-rupanya tuan pernah mengikut delegasi ke Jepun. Tuan membuat pembentangan 1 jam di hadapan 50 delegasi negara ASEAN yang lain, contoh. Jadi lihat balik capability yang kita ada tu. Rupanya saya gini-gini. Jadi ingat balik keadaan tu, dan dapatkan balik semangat daripada keadaan tu. Ambil balik, take the spirit, ambil balik semangat daripada situ. Apa lagi yang tuan dan puan buat? Mungkin tuan dan puan sudah mengembara. Mungkin tuan dan puan sudah ada kejayaan-kejayaan seperti menerbitkan buku ke, dah jual e-book ke, apa-apa sahaja meskipun ianya kecil. Buat sekali lagi, pen and paper. Senaraikan. Kalau tuan dan puan jenis orang komputer, jari tu tak apa, type lah. Type dalam satu file tu, type, senaraikan. Mungkin tuan dan puan akan keluar dalam 10 senarai, 20, 50, mungkin 100. Dan daripada situ tuan dan puan lihat balik, why are you doubting yourself? Kenapa masih tidak mempercayai diri sendiri? Dengan senarai yang banyak tu, tuan tengok senarai yang banyak tu, tanya balik, kenapa masih ragu-ragu? Apa lagi alasannya? Kenapa ragu-ragu? Jadi kita buang keraguan tu. Meragui diri sendiri itu tuan dan puan, dia tidak datang secara automatik. Ada perkara-perkara mungkin yang sudah berlaku di sekeliling kita, atau situasi ataupun environment yang mendorong kita menjadi ragu-ragu dengan diri kita sendiri. Yang sebenarnya tuan dan puan mempunyai satu aset yang besar dalam diri tuan dan puan sendiri, iaitu self belief tu tadi. Jadi buang keraguan tu tadi. Believe in yourself. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan dan puan, kita ada sesekali atau dalam kebanyakan masa kita akan didatangi satu rasa ataupun satu keadaan di mana kita rasa tak boleh nak buat apa. Helpless, macam tak boleh nak buat apa. Jadi satu hari kadang-kadang tuan akan tidur. Tidur mungkin 2 hari atau 3 hari. Tetapi saya yakin 3 hari cukuplah kalau macam rasa helpless, betul-betul down. Orang kata banyaknya orang bisnes masuk gua, betul. Jadi masuk gua ni pun tak boleh lama-lama. Kalau lama sangat pun nanti terus tak tahu apa jadi dalam gua tu. Sama ada kita terus tak keluar-keluar, bahaya juga. Jadi cepat-cepat ingatkan balik. Jadi bila kita kata kita kurang kekuatan tu, situasi tu sebenarnya dia bersangkut paut daripada yang kita takut tadi, yang kita tak percaya kepada diri sendiri, dan yang ketiga menyebabkan kita rasa helpless, tak boleh nak buat apa.
Bila dalam keadaan tu, maka inilah yang menjadikan ramai, tak kisah tuan-tuan siapa pun, tetapi dalam konteks berniaga, terutama usahawan, dia sangat kritikal kerana kita tak boleh berada dalam keadaan tu. Kita kena cepat keluar. Inilah perkara-perkara yang menyebabkan kita kita tidak boleh nak move on tadi dengan satu keyakinan. Kadang-kadang kita nampak individu-individu yang kita jumpa ni seperti biasa, hidup seperti biasa, keluar nampak macam normal, tetapi banyak perkara yang dia takut, banyak perkara yang dia tak nak buat kerana dia tak percaya kepada kapasiti diri dia, dan banyak perkara yang dia tak ada kekuatan untuk buat tu. Dia tak ada kekuatan to stand for himself. He doesn't have the courage to stand for himself. Sampai kalau orang bagi 10 kerja pun dia ambil 10. Padahal kerja dia 5 saja. Ataupun orang kata apa sahaja yang ada di depan mata semua dia ambil. Padahal dia tak perlu pun semua tu. Jadi sampai ke tahap helpless ni tak. Dia rasa yelah, ikut je lah, tak apa, ya boleh. Jadi inilah 3 perkara yang kita perlu kontrol dan kita perlu buang sebenarnya. Jadi mungkin di antara kita fear tu yang banyak. Mungkin di antara kita ada yang self-doubt tu yang banyak. Mungkin di antara kita ada yang helplessness ni yang banyak. Kita tak ada courage, kita tak ada kekuatan. Kalau macam kita ditekan ataupun diberikan dalam keadaan tertentu, kita tak boleh nak cakap tak nak, kita tak boleh cakap tidak. Dan akhirnya kita ya. Dan bila kita buat macam itu, kita tak move on. Maksudnya kita tak dapat bergerak ke hadapan sebagaimana yang kita rancang. Jadi dalam keadaan itu sebenarnya tuan dan puan, apabila kita mengetahui apakah sebenarnya isu kita ni, insya-Allah kita akan menemui jalannya. Jadi ada keadaan tertentu, sebagai contoh tuan dan puan, ada beberapa individu, kerana apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, yang mana saya sendiri belajar dari diri saya dan orang-orang rakan-rakan yang sentiasa berada di sekeliling saya. Kita saling belajar. Kita tidak pandai seorang dan kita bukanlah individu yang terus boleh dapat ilham secara peribadi, terus pandai sendiri, itu tidak. Kerana dia sebenarnya datang daripada pelbagai sumber. Jadi ada beberapa keadaan, katalah contoh, ada kesukaran, tak dapat nak mengurus perniagaan. Apabila dilihat semula, tim dah cukup, sistem dah cukup, pelanggan dah cukup, apa sebenarnya yang menjadikan situasi berkenaan tak boleh nak urus tu? Jadi ada kalanya mengetahui apa sebenarnya masalah. Rupa-rupanya masalahnya adalah jadual kerja. Oh, jadual kerja ni terganggu rupa-rupanya kerana anak tak ada pengasuh, contoh. Jadi selesai kalau yang itu. Oh, anak tak ada pengasuh, okey, cari pengasuh. Jadi bolehlah balik diuruskan. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya kita jangan lihat result tu. Kerana kalau kita lihat result, kita tak boleh nak selesaikan. Kita tak boleh nak jumpa apa sebenarnya isu dia. Katalah contoh, laporan kewangan tak siap. Itu adalah result, hasil. Apa sebenarnya yang menyebabkan laporan kewangan tak siap tu? Oh, tak tahu buat. Oh, tak tahu buat, belajar. Dah belajar dah, tahu buat. Oh, tak cukup masa. Okey, tengok jadual kerja. Oh, banyak sangat. Rupa-rupanya bukan job scope dia. Ini job scope orang lain dia buat. Okey, susunkan balik job scope. Jadi apabila kita kata kita nak membina satu keyakinan diri, dan supaya kita tidak menjadikan diri kita, jangan jadikan diri kita ini penghalang kepada kemajuan diri kita sendiri. Jangan jadikan diri kita penghalang kepada kemajuan diri kita sendiri. So buang 3 tu tadi, iaitu fear, self-doubt, helplessness tadi tu. Jadi buang tu, insya-Allah. Macam mana cara nak buang, saya dah sebutkan tadi. Use pen and paper, catatkan semua, susunkan balik. InsyaAllah apabila perkara-perkara ni kita tahu apa isu sebenar, apa isu sebenarnya yang menyebabkan takut, apa isu sebenarnya yang menyebabkan tak yakin diri, apa isu sebenarnya yang sampai kita tak ada kekuatan untuk bangun, untuk defend diri sendiri. Jadi perkara-perkara ni yang apabila kita jumpa dan kita tanyalah betul-betul, apa sebenarnya isu saya ni? Okey, isu saya ni apa sebenarnya? Okey, jadi perincikan lagi isu tu.
Jadi bila dah perincikan tu sampailah kita jumpa. Kalau tuan dan puan tak boleh buat benda ni sendiri, minta bantuan. Jumpalah orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan yang cukup untuk membantu tuan dan puan. Dengan yang ini dengan syarat tuan dan puan yang kena bercakap. Ya, tuan dan puan kena bercakap, kena bagi tahu. Kalau tidak dia takkan tuan dan puan takkan dapat sokongan yang betul. Jadi kadang-kadang kita kata support group, masuklah 100 juta group sekalipun, kalau dalam group tu tuan dan puan duduk diam-diam saja, tak ambil tindakan, tak bertanya, tak berkongsi, tak berdiskusi, tak berbincang, tak membuka cerita yang sepatutnya kita boleh ceritakan. Yang perkara yang tak boleh cerita tak apalah, maksudnya untuk memastikan kita sedar isu kita apa nak buat daripada situ. Jadi kalau kita tak aktif, kita tidak ambil orang kata kita tak ambil peluang apabila kita masuk dalam support group di luar sana yang banyak, maka kita sendiri tidak akan dapat apa-apa. Dan sekiranya tuan dan puan dah participate, dah buat discussion apa semua, tapi masih tak dapat apa yang tuan dan puan nak, maksudnya itu bukanlah support group yang betul. Cari support group yang betul. Support group yang betul memerlukan tuan dan puan participate dan take necessary action. You must participate and take necessary action, then only the support group will give benefit to you and you will be able to support others. Jadi dia two way. Okey. Jadi tuan dan puan, untuk itu dalam video kali ini saya sudah kongsikan dengan tuan dan puan, saya sudah kupas 3 perkara yang menyebabkan ramai individu termasuk diri kita sendiri stuck. Orang kata stuck dia bukan stuck. Sebenarnya yang orang kata menjadi tembok, menjadi dinding kepada kejayaan dan kebolehan kita untuk meneruskan apa-apa yang kita rancang dan menuju kepada kejayaan. Jadi untuk itu tuan dan puan, tinggalkan thumbs up dalam video ini, boleh klik subscribe, dan tuan dan puan boleh tonton playlist untuk tengok lagi video-video lain yang bersesuaian dengan keperluan tuan dan puan dalam hal-hal pengurusan syarikat, usahawan dan juga perkara-perkara yang melibatkan keperluan compliance dalam bisnes. Jadi untuk itu tuan dan puan, kita jumpa lagi dalam video akan datang.